dan selamat petang semua. Saya host anda hari ini dalam Keluarga Talk pada bulan ini. So, apa khabar semua yang dekat rumah tu? Sihat ke tidak? Harapnya sihatlah di samping keluarga, iaitu suami dan anak-anak tersayang. Bila kita sebut tentang sayang ni, sayang tiada penghujungnya buat anak-anak lah. Untuk daripada ibu bapa kan, sanggup buat apa saja asalkan untuk anak-anak. Sampaikan ada satu kesilapan besar parenting ni yang terlepas pandang, iaitu bila anak dah besar masih lagi tidur bersama satu bilik. Jadi sesuai dengan tajuk kita, iaitu pisah bilik anak bukan pisah kasih. Tentu menarik untuk kita kupas pada bulan ini. So saya tak nak bebel panjang. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya ingin perkenalkan panel kita pada bulan ini, iaitu Dr. Tengku Ismaidi, pakar motivasi terkenal di saluran TV dan media sosial. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Terima sihat kasih. Ke? Alhamdulillah sihat. Sebab tu dapat hadir pada hari ni. Kalau tak sihat tak ada lah. Okey. Alright, terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa dengan topik yang kita nak bincangkan hari ini dalam Keluarga Talk, iaitu pisah bilik anak bukan pisah kasih. Kan? Sebab benda ni memang selalunya memang ibu bapa ni apa orang kata, memang selalu terlepas pandang lah. Anak-anak dah besar, dah sekolah, dah still lagi tidur sekali ni kan. Jadi macam mana doktor boleh share tak daripada sudut psikologi, macam mana ibu bapa ni kena ada orang kata yelah tindakan supaya pisah tempat tidur ni wajar disegerakan. Okey. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Topik yang sangat menarik, yang jarang-jarang dikupas, dan saya sendiri pun jarang mengupasnya sebelum ini. Dan apabila kita bercakap tentang memisahkan tempat tidur anak, kan, sebab saya sendiri ada 10 orang anak. Wow. Wow. Jadi ada pengalaman. Jadi dari sudut kita lihat dari sudut psikologi, memang kita sayang anak. Betul. Dan anak pula dia memang sentiasa bergantung kepada kedua ibu dan ayah. Betul. Dan antara sebab kenapa kita ni ibu lah kan tak nak pisahkan anak, sebenar-benarnya mereka ni nak mudahkan kerja mereka. Betul. Daripada kecil, ya, kalau nak susu terbalikkan badan terus boleh susu. Betul. Kalau anak menangis terus bangkit, boleh tepuk-tepuk dodoikan terus. Kan, kalau nak tukar lampin terus depan mata dia boleh tukar lampin, dia tak boleh nak bergerak berjalan jauh-jauh. Terutama apabila kaum ibu yang baru dalam pantang. Kan, nak bergerak agak terbatas, nak buat kerja agak terbatas. Jadi mereka dah daripada bayi meletakkan anak tu sebelah dengan dia. Jadi sampailah sehinggakan anak tu besar masih lagi duduk di sebelah dia. Jadi kalau kita sayang anak, itu bukan caranya. Bukan caranya. Kalau kita sayang anak, kita kena pisahkan anak daripada tempat tidur antara kita dengan ibu bapa dengan anak, dan antara anak lelaki dengan anak perempuan. Ini adalah merupakan yang disarankan oleh agama kita. Okey. So jadi kenapa masalah pisah tempat tidur ni dia terjadi dalam sebuah keluarga? Apa kesilapan besar ibu bapa tu yang tak sedar bila dah ada anak ni? Boleh doktor jelaskan? Okey, sebabnya bila kita lihat kesilapannya kerana kita ni bimbang apabila anak ni menangis, terutama waktu dia bayi, kita ada kebimbangan seolah-olah ada sesuatu yang berlaku. Kita tengok ya, anak bayi bila dia menangis kerana apa? Dua benda sahaja yang biasanya yang dia menangis. Pertama disebabkan dia lapar, yang kedua disebabkan lampin dia basah. Maknanya dia buang air besar sikit, terkencing sikit, dia rasa tak selesa. Dua sebab itu yang biasa dia menangis. Dan yang ketiga, kalau dia ada sakit lah. Tapi yang itu biasanya kalau sakit kita dapat kesan lebih awal. Jadi oleh sebab itu, kita ibu bapa ni dia tak nak pisah, sebab bila anak menangis dia rasa macam dia nak, kalau boleh anak tu duduk dengan dia tenang, tak ada menangis, kalau boleh jangan menangis satu malam. Saya mengambil satu contoh waktu anak saya yang pertama, sebab saya ada 10 anak. Jadi anak pertama dia lahir di luar negara. Dia lahir di Brisbane di Australia. Masa tu memang jururawat di sana dia kata
pastikan anak kenyang, disusukan dengan baik, lampin dia ditukar, letak dia asing. Maknanya anak nombor 1 dan nombor 2 saya diasingkan tempat tidur daripada hari pertama lagi. Okey. Maknanya tadi dah diasingkan. Okey, cuma kita kena pastikan disebabkan kita nak duduk asing kan, dia duduk di bilik, bukan asing macam mana? Asing di bilik asing terus. Jadi kena pastikan tilam tu sesuai. Sebab apa? Sebab bayi ni kan. Jadi kita letak dia pun kita tak letak dia terlentang. Kita takut dia tersedak susu ke apa kan. Letak dia meniarap. Jadi kita jangan bimbang. Ada ibu bapa ni bila letak meniarap, dia rasa nanti macam mana hidung tu tersumbat. Jadi sebab itu kita letakkan bayi macam tu, kita pastikan tilamnya yang agak keras. Jadi oleh sebab dan dia punya dia punya hamparan tu ketat, bukannya yang jenis boleh beropor-opor. Kemudian anak tu sendiri, dia sendiri dah boleh angkat kepala kalau dia rasa tak selesa. Jadi oleh sebab itu, bila kita dah pastikan dia dah kenyang, dia dah lampin dah tu, tinggal kalau dia menangis, kalau di sana, maka dia kata biar dia menangis, itu bagus untuk latihan, exercise, senaman lung dia punya dia punya saluran pernafasan dia. Begitulah. Dan memang anak pertama dan kedua saya memang terpisah tempat tidur sejak daripada lahir lagi. Okey. So saya tertarik dengan doktor cakap tadi tentang anak pertama dan kedua doktor dah asingkan. So dari segi keselamatan mungkin dah terjamin sebab yelah kata doktor kata dengan tilamnya, dengan keadaan tempat tidur ni kan. So daripada segi tangisan pun doktor dah ceritakan tadi kan. Dan adakah situasi tu doktor letak anak sebilik dengan doktor tapi berasingan ataupun di bilik yang lain? Sebab kalau tengok sekarang ni ada trend jugalah, macam ada beberapa artis yang terapkan anak tidur di bilik berasingan tapi diorang letak macam CCTV ataupun yang ada bunyi lah kiranya. Anak nangis diorang boleh alert kan. Tapi apa lagi boleh penambahbaikan daripada segi keselamatan kot lah. Misalnya macam anak tu kita tak tahu kan, sebab bilik berasingan kan, kalau bersebilik tak apa, kita memang dengar dia nangis ke apa kan, kita boleh jenguk sekejap. Tapi kalau yang bilik berasingan ni kot lah, ada lagi penambahbaikan apa yang lain? Kalau dari segi keselamatan, kalau anak yang berusia daripada lahir sampai usia 2 tahun yang belum boleh memanjat, belum boleh berjalan sangat, kita tak perlu bimbang. Sebab biasanya bila diasingkan, kita bukan asingkan secara terbuka macam tu. Dia ada katil kecil dia, kita panggil baby cot tu kan. Jadi kita letak dia dalam tu. Jadi dia tak adalah nak panjat keluar dan sebagainya. Dan hari ni pula lebih mudah, macam kata tadi ada CCTV. Jadi walaupun kita asingkan, kita pasang CCTV tu, boleh bila kita terjaga tengah malam, kita tengok anak tidur tak misalnya kan. Jadi jauh lebih mudah mengasingkan anak sekarang berbanding daripada dulu. Dan yang seterusnya juga, bila kita mengasingkan anak, tak perlulah tutup pintu rapat sebenarnya, supaya kalau anak menangis kita masih dapat dengar. Ya, bila anak menangis kita dengar, oh anak menangis. Kan kadang-kadang kita jenguk juga, bukanlah anak menangis tu kita tak jenguk, bukan maknanya kita biar gitu je anak menangis, biarlah dia menangis, tak. Bila dia menangis tengah malam, kita masih bangun. Biasanya kalau suami dan isteri, suami yang bangun. Ini sebab kita kena ingat, kalau masih bayi, anak tu isteri mungkin dalam pantang, kita bangun, kita jenguk kan. Jenguk bukan apa, takut dia mungkin lampin dia basah kan. Dari segi lapar tidak. Sebab apa? Sebab kita mak ni bila dia menyusukan anak, dia tahu berapa jam sekali dia nak kena susukan anak, dan dia tahu anak minum susu dia kenyang ke tak kenyang, habis ke tak habis. Jadi dari segi itu tak menjadi masalah. Tetapi dari segi kalau dia terkencing, terberak, yang tu kita tukarkan balik lampin, tinggalkan balik lah kan. Duduk sekejap, tinggalkan. Jadi kita pisahkan anak ni daripada bayi sebegitu. Bagus, sudah dilatih. Cuma yang kata bahaya ni, kalau anak tu dah mula umur 3-4 tahun. Yang itu
kita kena lebih berhati-hati sebab mereka ni boleh panjat sana, panjat sini, capai sana, capai sini, keluar lari sana. Kalau tu bilik tingkat atas, dia mungkin cari mak dia, dia turun tingkat bawah, akan mungkin terjatuh dalam gelap. Perkara macam tu yang kita kena lebih hati-hati dan kita kena jaga sikit lah. Yang lain insya-Allah tak ada masalah. Okey, so tadi macam doktor kata 3-4 tahun kan anak dah boleh lasak apa semua. Tapi macam mana kalau anak yang dah darjah, misalnya dah dekat tingkatan dah tapi still lagi tidur dengan mak ayah, macam mana tu pula? Betul, ada. Saya tak nafikan, memang ada. Sebab apa? Kalau kita tengok, saat katalah, okey, kalau kita boleh terima waktu bayi mereka tak dipisahkan. Sepatutnya apabila anak mula mumayyiz. Mumayyiz ni apa? Maknanya mereka dapat membezakan antara baik dan buruk, maka sepatutnya mereka sudah pisahkan. Tetapi ada ibu bapa yang terlajak sampai anak sekolah rendah. Baik, kenapa sebelum kita kongsikan apa nak buat, kita kena faham juga kenapa sebenarnya mereka perlu dipisahkan tempat tidur. Sebab anak ni pada usia masih kecil, mereka ni boleh bercerita. Dia boleh bercerita. Jadi anak ni mereka ni jujur tau, lurus. Baik, dia boleh cerita. Nanti dia cerita dekat bibi dia cerita dekat abang kakak dia cerita pada mungkin kawan-kawan pak saudara dia, atuk dia, opah dia. Dia bercerita tu tadi, nanti dia menceritakan mungkin perkara-perkara mungkin yang intim suami isteri. Satu. Yang kedua, dia boleh meniru. Jadi bila dia meniru, nanti kita tak nak tiba-tiba dia meniru perbuatan-perbuatan yang tak sepatutnya, yang dia nampak maka dia tiru. Jadi oleh sebab itulah maka perlunya kita pisahkan tempat tidur anak-anak ni tadi bagi mengelak perkara-perkara sebegitu hingga terbuka aib ibu dan bapa. Baik, apa nak buat kalau dah sekolah rendah masih tidak dipisahkan tempat tidur? Jawapan dia kena paksa. Kena paksa, kena pisahkan. Kan dia nak melangis ke, dia nak melalak ke, nak merajuk ke, dia nak menjerit ke, biarkan. Sebab apa? Semua itu hanya sementara sahaja. Kan? Sebab kita ni sebagai ibu bapa, kita perlu kental. Jiwa kita perlu kental dalam kita bertegas dalam beberapa perkara. Antara perkara ialah memisahkan tempat tidur. Sebab bila kita dah anak ada dekat situ, dia akan memberi kesan juga kepada kualiti hubungan suami isteri. Kadang-kadang kita tengok kan, mulalah suami rasa macam hilang kemesraan, kemudian rasa macam tak dilayan, mula merajuk hati, mula jauh hati. Kadang-kadang dia nak cerita, dia tak sampai hati. Kan? Sebab anak biasanya bukan ke semua kes, biasanya dia tak nak pisahkan anak dengan ibu bapa ni maknya. Bukannya ayahnya. Kan ayahnya tak apa je, ayahnya lagi awal pisah lagi dia suka. Tapi mak tak nak pisah. Jadi oleh sebab itu kepada mak-mak ni kena faham bahawa suami kita juga perlukan masa dengan kita tanpa sebarang gangguan. Kan barulah kualiti hubungan kita dengan suami isteri itu ada hubungan yang berkualiti. Jadi nanti kalau berlaku sesuatu yang tak sepatutnya berlaku kes kecurangan lah, berlaku misalnya tak mesra, maka kita salahkan. Sedangkan kita tak lakukan perkara paling penting tadi, pisahkan anak. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Paksa untuk disiplinkan. Dia nak menangis, dia nak mengamuk, dia nak merajuk pun sekejap aja, jangan bimbang. Alright. So macam doktor kata tadi, paksa. So selain dia paksa, ada tak teknik lain yang kita boleh buat? Misalnya lah, macam ada orang suka bagi ganjaran. Kan contoh nanti mama letak PS dalam bilik. So nanti bolehlah tidur dalam bilik sendiri kan. So macam mana tu doktor? Kalau kata sukar sangat, saya bagi beberapa idea. Idea ni sebab dengan bapa 10 anak ni. Baik, contoh apabila ketika anak saya yang Tengku Amnan Hafizin, dia anak yang ke-8 saya. Ketika nak dapat adik yang ke-9, dia masih tidur sekatil dengan mak. Saya kata lepas ni adik ada, Amnan dah tak boleh tidur ke atas katil dah. Dia kata kenapa tak boleh? Dia memang rapat, dia memang tidur rapat dengan mak dia, dengan saya tengah-tengah tu kan. Saya kata contoh saya buat apa tahu? Saya ambil badan saya
tindan atas badan dia. Tak boleh tak? Amnan dah besar, macam itulah nanti baby kena tindan dengan Amnan. Oh, dia pun faham. Oh, maknanya nanti baby lemas nanti. Oh, dia mula faham. Jadi kita tunjuk contoh simulasi. Itu namanya simulasi. Okey, yang kedua, anak yang ke-9 dengan anak yang ke-10. Saya tak buat macam tu. Tapi saya buat sebab dia anak perempuan, saya buat macam mana? Saya pertama saya belikan dia satu katil kecil. Letak dalam bilik kakak dia. Hias cantik-cantik dan kita pun bergembira kata, wah, adik dah besar, adik ada katil sendiri. Hias katil cantik-cantik. Oh, cuba duduk best tak katil adik? Oh, bestnya apa semua. Tapi nak tidur dengan mama. Dengan mami. Katil best, tapi nak tidur dengan tu. Nanti kita buat apa? Saya pisahkan, saya ambil buat satu tilam kecil dulu. Daripada dia tidur atas katil, dia tidur di bawah. Tidur ke bawah dulu. Kemudian pelan-pelan daripada di bawah baru kita pisahkan dan duduk di katil yang berasingan. Kadang-kadang pada peringkat awal biar dia lena dulu, kemudian kita angkat dia. Pindahkan dia waktu dia tidur tu, pindah ke katil dia. Lama kelamaan dia akan rasa biasa. Mula-mula dia tengah malam dia bangun, dia akan nak balik ke bilik mak ayah dia. Tapi lama kelamaan dia pun dah rasa agaknya penat bangun malam nak asyik tu, dia pun biasa dekat situ. Itu cara dia. Kita berikan dia katil, kita pisahkan dia tempat yang step by step, kan kita simulasikan, macam-macam cara yang telah saya lakukan untuk membolehkan anak-anak saya terpisah tempat tidur. Dia sebenarnya anak-anak seusia seawal 3 tahun, bila kita bercakap, kita berikan dia penjelasan, kan, dia memang faham. Kita kadang-kala kita ingat anak kita ni dia tak faham. Sebenarnya dia faham apabila kita berikan dia penerangan. Kenapa mesti pisah tempat tidur? Jadi bila kita ceritakan dia, pertama sebab sekarang dah ada adik, ataupun yang kedua kalau dia tak ada adik sebab dia dah besar, akan malu, kan. Dan kita cerita dekat dia, kadang-kadang bila dia dah besar ni sikit, kita kata jangan masuk bilik mak, malulah mak nak tukar pakaian, kan. Nampak apa ni, badan mak malu, nampak badan ayah malu. Kita cerita dekat dia supaya dia dah faham. Oh, maknanya tak boleh masuk bilik ayah sewenang-wenangnya sebab nanti malu ayah, malu mak. Kita kena didik. Itu nama pendidikan. Pendidikan maknanya kita menceritakan kenapa. Jadi bila dia tahu kenapa, maka dia lebih bersedia untuk duduk tidur secara berasingan tu tadi. Mungkin ada yang orang kata mungkinlah anak yang pertama atau kedua dah terlepas dah bab nak pisah katil, kan. Mungkin untuk anak-anak next lagi nanti macam mana orang kata berapa peringkat umur yang sesuai untuk kita pisahkan dari awal lah untuk anak-anak ni. Okey, macam saya kata tadi, kalau kita boleh pisahkan daripada seawal mereka bayi, itu yang terbaik. Kalau lambat sikit, ketika mereka memayis umur 3-4 tahun, dah mula pisahkan. Sebab dia ada kesan antara kita pisahkan anak di peringkat awal usia dengan telajak usia. Telajak usia macam tadi kita kata masuk sekolah rendah masih tak berpisah lagi. Jadi kita kena faham bahawa bila anak ni tidur sekatil, asyik bergantung dengan kita, mereka lambat berdikari. Mereka lambat berdikari. Jadi bila mereka masuk ke alam persekolahan, banyak perkara-perkara yang memerlukan anak-anak kita ni berdikari. Sebab itu kalau kita tengok anak yang dipisahkan awal daripada segi tempat tidur, mereka boleh buat kerjanya sendiri, boleh menjadi pemimpin. Bila masuk sekolah kita dapat lihat, ya, di dalam kelas mereka boleh jadi ketua, kan, mereka lebih matang berbanding dengan anak yang masih duduk berkepit bawah ketiak mak sampailah ke alam sekolah. Kita tengok misalnya waktu hari pertama persekolahan, anak-anak yang dah biasa dipisahkan tempat tidur, bila hari pertama sekolah mak boleh letakkan dia tinggal, dia tak ada masalah. Tapi anak yang asyik berkepit ni, tengok nanti hari pertama seminggu dia melalak dekat sekolah tu, nakkan mak dan ayah dia jangan tinggalkan dia di sekolah. Dah jadi satu beban, mak dan ayah kena tunggu depan tu. Itu waktu masuk sekolah. Tetapi mereka ni juga dari segi psikologi, dalam minda bawah sedar mereka sudah diprogramkan sifat bergantung kepada mak dan ayah secara keterlaluan itu tadi. Apa berlaku? Sampai kepada dah keluar kolej nak minta kerja, mak tolong mintakan. Untuk minta pergi interview, mak tolong tanyakan, ayah tolong tanyakan. Mereka tak boleh nak berdikari ke?
sebab kesan daripada kecil tu terbawa-bawa sampai ke besar. Jadi sebab itu pisahkan tempat tidur anak-anak kita supaya mereka dapat berdikari, mereka dapat kawal emosi sendiri, mereka dapat bertindak jika ada perkara-perkara berlaku, dapat berfikir apa yang nak dilakukan sebab mereka dah terbiasa sendiri. Contoh anak saya yang saya pisahkan tempat tidur tu daripada awal, anak nombor 1 waktu dia tingkatan 4 dia dah boleh pergi ke Jepun, duduk di Jepun dengan keluarga Jepun, mereka pergi ada program di sana, seorang-seorang dia pergi, dia boleh berdikari tingkatan 4. Sebab apa? Dah terbiasa dipisahkan. Jadi inilah antara perkara kenapa kita perlu pisahkan anak kita seawal usia 3-4 tahun. Okey, so nampaklah perbezaannya. Jadi yang mana dekat rumah tu ibu, especially bapa ni kurang sikit, ibu lah yang nak duduk bawah ketiak tu perlulah pisahkan, ya. So kiranya nanti anak-anak ni dia macam orang kata apalah, dia manja dia tu nanti naik lemak. So jangan sampai macam itulah jadinya. Alright, so saya pasti mak-mak kat semua dekat rumah ni mesti nak terbaik untuk anak-anak kan. Jadi di samping kita nak terbaik untuk anak-anak, kita pun sendiri kena ubah cara kita lah. Kita terpaksalah tahan sikit dengan anak-anak ni kan. Jangan ikut je kemahuan dia. Okey, so saya rasa kita dah sampai di penghujung dah. Terima kasih kepada Dr. Tengku Ismadi. Saya ulang lagi sekali, iaitu pakar motivasi terkenal di saluran TV dan juga media sosial. Okey. Alright, so terima kasih sudi berkongsi dengan kita hari ini. Tapi ada tak kata-kata akhir yang doktor nak sampaikan kepada parents ataupun anak sendiri yang tengah tengok ni kan? Kotlah boleh daripada kata-kata doktor ni mengubah diorang dekat rumah sana. Okey. Baik, apa yang saya nak pesan kepada ibu bapa, bila kita sayang anak ni, bukan bermakna sayang anak kita memberikan segala apa yang dia mahu atau dia perlu. Sebab ada ketikanya kita kena susahkan sedikit hidupnya supaya daripada kesusahan inilah yang membentuk watak karakter mereka. Dan kita akan lihat bahawa karakter ni akan kita dapat lihat dengan jelas ketika mereka dah mula masuk alam persekolahan dan apabila masuk alam college university, alam pekerjaan, maka kita dapat lihat berbeza hanya kerana perkara-perkara yang kita lakukan waktu mereka kecil dahulu menjadikan mereka individu yang berbeza ketika mereka besar. Kesannya kita dapat lihat mungkin 10-15 tahun yang akan datang. Bagaimana wataknya sangat berbeza antara seorang yang dimanjakan dengan seorang yang tidak dimanjakan. Dimanjakan dalam arti kata berlebih-lebih diberikan manja itu tadi. Okey, alright. So terima kasih sekali lagi kepada doktor sudi untuk berkongsi bersama kami hari ini, dan dekat rumah juga yang mana stay dari awal sampai habis tadi, terima kasih banyak-banyak kepada semua followers, keluarga, dan ingat siapa yang baru masuk ataupun dari tadi stay, boleh share dulu video ni, boleh like, supaya ilmu ni bukan kita je yang dapat tahu, orang lain pun dapat. Yelah, sebab isu ni pula tak ramai yang kupas sebab kata doktor dari awal kan. So dah halang kita kupas ni, bolehlah share ramai-ramai. Okey, so sampai sini saja keluarga talk kita pada hari ini. Nak tahu topik apa next kita nak bincangkan, kenalah stay tune untuk next pula kan. Alright, so sampai sini saja. Take care semua, stay safe. Assalamualaikum, bye. Jumpa lagi.